Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya muliakan tuan guru kita Ustaz Hanafiah dan jemaah-jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah seperti yang kita tahu hari ini kita akan adakan daurah dan kita akan edarkan lambat sikit sebab kita ni daripada ustaz sendiri. Ustaz terjemahkan kita ni. Jadi ustaz sendiri yang bawa kita ni. Sebab tu kita bagi lambat sikit. Jadi alhamdulillah walaupun lambat sikit sebab ustaz ada masyarakat sikit tadi. Jadi kita akan start proses kita lepas ni. Jadi boleh ambil panjang. Boleh rapat-rapat sikit lah. Boleh rapat-rapat sikit. Jadi tak panjang mana tak. Saya tunggulah. Saya bagi ada ustaz dulu. Kita pakai Ustaz nak pakai ni tu Ustaz nak pakai ikut boleh kata kami apa kita bagi nak dia Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni kau pakai baju hijau ni maknanya operasi kita mana kalau ada ni tu Ustaz bilangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana menganjur program agama yang berkaitan dengan permasalahan yang cukup penting khususnya bagi wanita. Seterusnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali ana mohon maaf banyak sebab lewat sikit. Kebetulan kita ada peserta daripada Selangor. Lepas tu malang tu dia bermalang di madrasah hamba. Jadi pagi ni kena layang kejap. Lepas tu ingat bajet masa okey dah. Tubik itu hujan lebat pula. Jadi nak bawa kereta laju, kena buat slow je. Baik. Jadi tu di antara sebab siapa lewat. Jadi mohon maaf banyak. Seterusnya alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk kita berbincang berkenaan dengan satu masalah yang memang cukup penting khususnya bagi orang perempuan. Walaupun orang lelaki ramai hamba tengok, tapi orang lelaki penting juga sebab orang lelaki akan datang dia nak jadi ketua dalam keluarga. Apabila jadi ketua dalam keluarga, maka menjadi kewajipan kepada seorang suami ataupun ayah kena ajar kepada anak dia, bini dia berkenaan dengan bab darah wanita. Jadi mukaddimah ana tak boleh panjang, ana akan terus masuk kepada perbincangan insya-Allah. Cuma sebelum daripada tu nak khabar juga kitab sebenarnya asalnya kitab ni kitab arak dia adalah kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh seorang ulama besar daripada Yaman, nama dia Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Baik. Ana terjemah daripada kitab ni bab haid, nifas dan istihadah. Ana terjemah daripada kitab ni. Tujuan ana pilih kitab ni adalah kerana ana tengok kitab ni perbahasan dia ringkas, padat. Sesuai untuk tempoh daurah yang hanya mengambil masa yang sekejap. Jadi sebab itulah ana pilih buku ni. Dan sebenarnya program daurah banyak kali dah yang berkenaan dengan fik darah wanita. Cuma hak yang anda pakai buku ni kali kedua di sini. Baru ni kali pertama di Kubang Tangga, ni kali kedua di sini. Hak sebelum ni kita pakai buku lain. Baik, oleh kerana
kita ni perbahasan dia ringkas, padat, sebab kita pilih buku ni. Cuma apa yang ana terjemah, dia dalam kitab Taqriratus Sadidah dia ada nota kaki. Ana tidak ada kesempatan untuk terjemah nota kaki kerana masa ana jaruan terlalu padat. Tapi walau bagaimanapun ana ada juga buat sedikit nota kaki daripada ana sendiri, yang mana nota kaki tersebut ana sebut kerana permasalahan itu adalah di antara permasalahan yang cukup penting. Di antara benda yang ana masuk akan datang kita akan bincang sampai tepat dia, kita akan bincang secara panjang lebar. Ada beberapa masalah yang adalah memang cukup penting, ramai orang puang tidak tahu, sehingga kan baru ni dalam beberapa hari lepas, mungkin kalau sebahagian daripada orang yang mengikut Facebook ana, follow Facebook ana ada buat secara panjang lebar perbahasan naqaq. Perbahasan naqaq yang mana puncanya adalah ada seorang sahabat nama Ustaz Aiman Al-Payungi, di antara orang muda yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kurnia ilmu kepada dia. Dia tunjuk kepada ana satu jawapan daripada satu badan yang berautoriti berkenaan dengan masalah naqaq. Tiba-tiba masalah tu adalah salah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i ataupun tidak tepat. Maka ana pun campur dengan dua soalan yang lain yang pernah orang ngaju kepada ana pun jawab secara panjang lebar. Lepas tu ada sebahagian daripada sahabat kita, tanpa sebut nama, daripada pelajar daripada KQT ataupun IQT, dia hantar kepada badan tersebut. Akhirnya kesimpulan penghujungnya badan tersebut mengaku berlaku kesilapan di dalam masalah tu. Lepas tu akhirnya dia baiki. Baik, ni lebih kurang dalam cerita baru lagi, tengok panah-panah lagi. Kira bukan yang lama, baru dalam minggu ni baru, ataupun bukan minggu ni, minggu lepas. Baik, dan benda tu anda sebut dalam ni, panjang lebar lah anda sebut. Jadi anda buat tambahan, kalau anda tulis penterjemah pada penghujung, sebenarnya itu adalah daripada anda, serta anda buat mari sandarang-sandarang dalil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan dia terbahagi kepada empat. Darah yang keluar daripada orang perempuan dia terbahagi kepada empat. Kalau sebut kata keluar daripada perempuan, kita kena faham keluar daripada faraq. Kalau keluar ke hidung, luka tangan siang bawang, darah telinga, darah kaki kena cekang, itu dah masuk belaka. Okey, boleh faham? Jadi yang dimaksud keluar darah daripada perempuan adalah keluar darah daripada kemaluan perempuan. Dia terbahagi kepada empat. Yang pertamanya nama dia darah haid, yang keduanya nama dia darah nifas, yang ketiganya istihadah, yang keempatnya nama dia darah fasad. Okey, kita ada darah haid, nifas, istihadah dan fasad. Sebahagian daripada ulama, oleh kerana daurah kita masa singkat, maka anda akan menyentuh benda yang penting sahaja. Baik, dan anda mengalu-alukan kalau sekiranya ada kemusykilan, ajukan kemusykilan tersebut, supaya kita cuba rungkaikan segala kemusykilan yang ada. Jadi kita dapat yang pertama haid, nifas, yang ketiganya istihadah, yang keempatnya darah fasad. Cuma menurut pandangan kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, darah fasad dengan darah istihadah sama. Sebahagian membezakan di antara darah fasad dengan darah istihadah. Okey. Jadi tengok. Okey. Dima'un nisa. Maksud dima'un nisa adalah darah perempuan. Di darah perempuan dia terbahagi kepada empat. Yang pertamanya namanya haid, yang keduanya namanya
Darah haid daripada ni kita akan tengok definisi dia. Darah nifas daripada ni kita akan tengok definisi dia. Sebenarnya darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas. Cuma sebahagian daripada ulama berpandangan darah istihadah ni adalah darah yang bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi sebelum daripada dia ada darah haid, ada darah nifas. Okey, itu yang dikatakan sebagai darah istihadah. Adapun darah fasad, darah bukan darah haid, bukan darah nifas, sebelum dia tidak ada darah haid, darah nifas. Okey, sebagai contoh, katakanlah orang perempuan ni keluar darah selama 4 jam sahaja. Kita akan nanti kita akan bincang sebuah haid 24 jam. Kalau orang perempuan keluar darah selama 4 jam, maka bukan darah haid. Nama dia darah dia. Okey, mengikut satu pandangan ulama, nama dia adalah darah fasad. Kerana tidak ada haid sebelum daripada dia. Okey, boleh faham apa? Okey, sekali lagi darah istihadah. Dia mengikut pandangan sebahagian ulama yang membezakan fasad dengan istihadah. Darah istihadah ada seorang perempuan keluar darah lebih daripada 2 hari, 16 hari keluar darah. Okey, 16 hari keluar darah. Maka hari yang ke-16 itu dikirakan sebagai darah istihadah. Kerana dia panggil darah istihadah kerana sebelumnya ada darah haid. Okey, boleh beza tak? Orang puan, boleh kan? Cuma kita akan guna pandangan kebanyakan ulama bahawa rasanya darah fasad dengan darah istihadah sama. Darah fasad dengan darah istihadah sama. Maksudnya setiap darah yang keluar pada bukan waktu haid, bukan waktu istihadah, waktu nifas, nama dia darah fasad, boleh juga kita panggil darah istihadah. Okey, boleh faham kan? Okey, habis. Muka surat 8 bab haid. Ta'rif haid dari segi bahasa ialah mengalir. Dikatakan pada bahasa hadal wadi dengan makna apabila lembah mengalir. Perkataan haidun dalam penggunaan bahasa Arab dengan makna mengalir. Okey, ta'rif mengikut lughah lain daripada ta'rif mengikut istilah. Contoh kita kata dalam bahasa kita, kadang-kadang satu perkataan apabila kita jadikan dia satu istilah, kadang-kadang dia tu menyalahi makna pada lughah. Okey, sebagai contoh tak tahu kau sini ada tak perokok. Biasa kan dia ada hak yang seorang dua perokok kan? Betul tak? Sebab anda tahu tu, anda pun dak serama juga dulu. Kita tahu dah. Jadi ada hak yang jenis perokok. Contoh. Jadi di tempat lagu ni salah kan merokok. Dia lepas daripada makan nasi, dia nak isap rokok, dia kabur ke geng dia tidak akan panggil nama rokok. Dia akan panggil dia nama coklat ke? Tidak gitu? Gula-gula ke? Dah ayang peha ayang ada tak? Ditanya buat dia, peha ayang ada ke tak? Okey, perkataan peha ayang, contoh pada bahasa kita adalah peha ayang. Tapi penggunaan istilah dia merujuk kepada rokok. Okey, boleh faham? Contoh. Boleh faham Sama juga dengan masalah haid. Perkataan haidun mengikut lughah, makna dia sayalan. Haidun mengikut penggunaan lughah, makna dia mengalir. Sehingga kan orang Arab kata lagu mana hadal wadi. Apa ni hadal wadi? Mengalir wadi. Wadi kena kan? Lembah. Ni bukit tu. Bila turun hujan mengalir lembah. Orang Arab kata kan hadal wadi. Jangan tak mana telah keluar darah haid pula wadi. Wadi tak ada darah haid, orang puang ada darah haid. Hadha dengan makna sala. Okey, itu makna dia pada lughah. Ta'rif daripada segi syarak mengikut istilah ulama fiqh adalah damu jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Maksudnya darah kebiasaan. Darah kebiasaan bagi wanita. Sebab tu lah orang puang kalau keluar darah jangan rasa pelik Umur di 14 tiba keluar darah pucat. Dah buat apa pula? Takut mati. Tak payah pelik sebab benda tu biasa bagi wanita. Jangan rasa pelik Hak yang pelik kalau orang lelaki keluar darah. Tu pelik sebab bukan darah orang lelaki, darah orang puang. Kalau orang lelaki keluar darah tu kena kecek tu benda pelik. Kalau orang puang tu biasa. Tu maksud damu jibillah. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang mana dia keluar daripada bahagian paling hujung di dalam rahim seorang perempuan. Ada sabilis sihah, maksudnya di atas jalan sihat. Okey, cuba kita tengok kepada huraian ta'rif. Huraian ta'rif yang pertama damu jibillah. Maksud damu jibillah ialah darah kebiasaan. Dalilnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam."
Kata Rasulullah, ini adalah suatu perkara yang merupakan ataupun ini merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas anak-anak perempuan Adam. Benda ni benda yang Allah Taala tetap ke atas anak perempuan Nabi Adam alaihi salam. Jadi ini benda yang biasa. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, keluar daripada bahagian paling hujung di dalam rahim seorang perempuan. Berbeza dengan darah fasad. Okey, darah fasad kita urang dah saat ni kan? Darah fasad, maka ia keluar daripada bahagian paling hampir di dalam rahim seorang perempuan. Katakanlah ni rahim perempuan, ni handset ni, contoh ni dan kalau darah haid bahagian pangkal, bahagian atas. Kalau darah istihadah bahagian bawah. Okey, boleh faham? Baik. Ada sabili sihat, dengan jalan sihat, maksudnya iaitu bukanlah disebabkan sakit atau ada penyakit. Kalau disebabkan sakit, aksiden, rebah motor, masuk ke bawah trailer, nasallallahu salamata wal afiyah, lepas tu berlaku pendarahan, maka itu bukan dikirakan darah haid. Okey, boleh faham? Rasanya memang cukup mudah takrif dia. Nama-nama haid ni bukanlah suatu benda yang penting bagi orang yang nak tahu hukum secara umum. Akan tapi bagi orang yang nak mendalami, ni adalah benda yang penting. Nama-nama haid mempunyai 15 nama, yang mana sebahagian ulama mengumpulnya di dalam ungkapan kata mereka. Ini perkataan syair, lil haidi 10 asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamthun ikbarun tamsun irakun firakun ma'adha dhahik darsun dirasun nifasun qur'un i'sar. Okey, itu nama-nama bagi darah haid. Haid mempunyai 15 nama. Yang pertama haidun, yang keduanya mahid, yang ketiganya mahad, yang keempatnya tamsun, yang kelimanya ikbar, yang keenam tamsun, yang ketujuhnya irak, yang ke-8 firak, yang ke-9 adha, yang ke-10 dhahik, yang ke-11 darsun, yang ke-12 diras, yang ke-13 nifas, yang ke-14 qur'un, yang ke-5 i'sar. Kalau kita nak mendalami setiap nama saat itu, kita kena datangkan syahid daripada kalam orang Arab. Boleh faham? Kalau kita nak mendalami. Tapi macam kita khabar untuk majlis program daurah, kalau kita huraikan secara panjang lebar penggunaan dalam bahasa, dia akan mengambil masa yang banyak. Jadi kita tak nak huraikan. Kita ambil satu contoh. Di antara haid, nama dia adalah adha. Tengok Tuhan katakan dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid, patu qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang haid. Katalah ya Muhammad kepada mereka itu, huwa iaitu haid ni adha, benda yang kotor. Okey, adha ni di antara nama bagi darah haid. Itu sebagai contoh. Cuma macam kita kata, kalau nak mendalami, maka setiap satu daripada nama dia kita kena datang syahid, sama ada daripada Quran, daripada hadis ataupun daripada kalam orang Arab. Okey, boleh faham? Tapi oleh kerana macam kita kawasan ni, kita hanya fokus kepada benda yang penting, maka tidak sempat untuk kita huraikan satu-satu. Okey, itu nama dia. Seterusnya tempoh masa haid. Tengok pabelek-belek tau, pabelek-belek tau. Kejap aja habis rasa dang punang tau. Sebab dah siapa hak susah lagi. Sebab tu pabelek-belek. Nanti siapa hak susah barulah lambat sikit. Tempoh masa haid. Haid dia ada tempoh masa dia. Sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam. Maksudnya 24 jam. Yang keduanya, sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari serta malam. Itu maksud kebiasaan. Maksud kebiasaan tempoh haid 6 ataupun 7 hari serta malam adalah, kebanyakan orang puan kalau kita tanya, orang puan tanyalah buat-buat dia. Kebanyakan orang puan kalau kita tanya, haid dia gitu 6 hari, 6 hari suku, 6 hari setengah, 7 hari lebih sikit, gitu kebanyakan orang puan. Kebiasaan haid perempuan 6-7 hari. Itu kebiasaan. Mudah sampai sini tak? Semua tahu belaka ni. Okey. Ni boleh masuk benda yang payah. Yang pertama, masalah sekurang-kurang darah haid sehari semalam. Maksud dia sekurang-kurang darah haid sehari semalam, sekurang-kurang darah haid 24 jam. Apa maksud sekurang-kurang? Paling minimum. Kalau kurang daripada 24 jam, bukan darah haid. Boleh faham? Sebagai contoh, orang puan ni keluar darah daripada pukul 8, mula keluar pukul 8 pagi Isnin. Orang puan keluar darah pukul 8 pagi Isnin. Orang puan dia tahu dia keluar darah. Orang puan dia tahu dia keluar darah.
Takkan WhatsApp masuk tengah pukul 4 pagi tu dia boleh tahu ada masuk WhatsApp. Darah tak tahu. Dia orang puang ni sebelum keluar darah dia ada tanda. Sakit belakang lah, sakit pinggang lah, sakit perut lah, macam-macam sakit. Tidak gitu orang puang. Lepas tu yang benda lain dah. Jadi nak marah je, masang kebar je, cetung je muka. Dia ada tanda. Lepas tu keluar pun dia ada tanda dia panah. Dia muhtadi mengetik keluar. Okey. Kalau orang puan tu mula keluar darah pukul 8 pagi Isnin, maka cukup 24 jam pukul 8 pagi Selasa. Kalau tak cukup 24 jam bukan darah haid. Okey, sebagai contoh tak cukup. Dia keluar darah 23 jam 55 minit. Berapa minit lagi nak cukup 24 jam? 5 minit lagi. Darah tu darah haid ke tak? Bukan. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang darah haid 24 jam. Orang puan kata Allah 5 minit ala berganda. Dia suka tawa menawar kan? Ala berganda 5 minit. Tak boleh ala berganda. Rakyat dah paling minimum. Paling minimum 24 jam. Kalau rendah daripada 24 jam, maka bukanlah dikirakan sebagai darah haid. Walaupun seminit tak cukup. Seminit ke tak cukup 24 jam, bukan darah haid. Sebab paling minimum, boleh faham paling minimum. Tak boleh dah rendah daripada tu. Paling minimum 24 jam. Okey, pengajian kita pada kali ini hanya kita lebih fokus kepada apa yang disebut oleh ulama dalam kitab. Cuma dalil tu kita sentuh sikit-sikit je. Sebab kalau kita sentuh dalil, Allahu Rabbi, panjang masa lah. Memang tidak sempat untuk, sebab benda mazhab Imam Syafi'i kata sekurang-kurangnya 24 jam, apakah dalil dia, apakah sandaran dia, jadi panjang lebar pula. Okey, boleh faham? Kita hanya fokus kepada benda apa yang disebut di dalam kitab fiqh. Di pengajian ilmu fiqh dia ada dua. Ini secara umum. Yang pertama adalah kita tahu apa yang disebut dalam kitab fiqh. Okey, masalah ni hukum di mana? Okey, apa yang disebut dalam kitab fiqh? Yang keduanya adalah kenapa kitab fiqh khabar lagu tu? Okey, kenapa ni tahap tinggi. Atau dipanggil pergi kepada benda dalil. Faham tak lagi? Dia apa yang disebut dalam kitab fiqh? Satu. Yang keduanya, kenapa kitab fiqh sebut lagu tu? Lepas tu dipanggil benda perbahasan dalil. Pada hari ini kita tidak menyentuh berkaitan dengan dalil permasalahan hukum darah wanita. Mereka sikit aja kita sentuh dalil. Kalau kita sentuh dalil memang tidak sempat masa, walaupun start dari pukul 8 sampai pukul 6. Memang tak sempat. Okey. Jadi sekurang-kurang darah haid adalah 24 jam. Apa kesusukan paling minimum? Maksudnya kalau kurang daripada 24 jam maka bukan dikirakan sebagai darah haid. Okey, satu masalah. Masalah yang kedua, yang dimaksud, okey, saat ni sasa kita bagi mudah-mudah cara untuk mudah ingat. Yang kedua, 24 jam ni adalah dengan kira darah keluar. Dengan kira benda darah keluar. Okey, kalau darah keluar dari pukul 8 pagi Isnin sampai pukul 8 pagi Selasa, tak betul-betul keluar, mudah kita faham. Ada juga jenis orang puang ni darah dia keluar putu-putu. Keluar, tak keluar. Keluar, tak keluar. Macam cik semua dah. Sejak ada, sejak tak ada. Keluar, tak keluar. Keluar, tak keluar. Maka kena kira tempoh darah tersebut dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Kalau kira cukup 24 jam, maka kesemuanya dikirakan sebagai darah haid. Boleh faham? Kalau kira dah cukup 24 jam, maka semua bukan darah haid. Boleh faham ke tak? Dua, yang ketiga, masalah dikatakan darah tu putus ataupun darah tu masih ada adalah kalau sekiranya orang puan tu cek dengan kapah, dengan tisu, adalah tempat yang orang puan tahu yang perlu kena cek. Kalau dia cek ada darah, maka dikirakan masih ada darah walaupun dah tubik luar. Bukan dikirakan ataupun dikatakan darah tu masih ada adalah mesti darah tu kena tubik luar. Kalau orang puan pakai tuala dia tu mesti kena ada darah di tuala dia. Tak semesti. Bahkan kalau orang puan cek masih lagi ada, orang puan faham kan? Cek masih lagi ada. Faham? Maka dikirakan darah tersebut masih lagi ada. Okey, boleh faham kan? Okey, dia dalam istilah kitab dipanggil ada tempoh yang dikatakan sebagai fatrah. Fatrah ni maksudnya kalau orang puan pakai tuala wanita tak ada darah situ. Tapi dia cek ada, itu dipanggil tempoh fatrah. Tempoh fatrah masih lagi dihukumkan sebagai tempoh haid. Okey, boleh faham tak orang puan?
Okey. Jadi sekarang ni sekurang-kurang haid 24 jam. Tu paling minimum. 24 jam kata sekurang-kurang darah ada dua. Yang pertamanya darah keluar secara berterusan, yang keduanya darah keluar secara putus-putus. Kalau keluar secara berterusan memang cukup mudah untuk kira 24 jam. Tapi kalau darah keluar secara putus-putus, maka kena kira tempoh darah. Boleh faham tempoh darah? Katakanlah dia kalau darah keluar secara putus-putus, maka orang tu kena kira darah di dalam tempoh 15 hari 15 malam. Okey. Katakanlah okey, ni 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ni nampak tak? Nampak? Tak nampak? Punca dia tak nampak? Ha? Oh, warna merah. Tak apa, kita tukar warna lain. Sebab warna merah ni darah. Okey. Tak apalah, ni bilangan hari ya, bilangan hari. Katakan hari yang kita tahu. Itu kecil. Wah, so saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nampak eh? Tak nampak orang. Tapi pastinya dah nampak pada ni. Okey, katakanlah hari yang pertama orang keluar darah 3 jam. Hari kedua keluar darah 4 jam. Hari ketiga keluar darah 5 jam. Sebagai contoh, hari ke-6, hari ke-4 keluar darah 5 jam. Hari ke-3, 4, 5. Hari ke-5 keluar darah 3 jam. Itu orang tak berjamur saja. Dia tak boleh 3 jam, 5 jam kan. Hari ke-6 keluar darah 4 jam. Okey, lepas tu darah haji. Kita nak tahu darah haji juga kita satu. Bilangan keluar darah. Ini 3 jam, cara letak, cara dengan 5, 12, cara dengan 5, 17, cara dengan 3, 20, cara letak 4 jam. Jadi bermakna darah-darah tersebut adalah darah haid. Sebab cukup 24 jam. Okey, boleh faham? Jadi orang puan kena bilang tempoh darah. Jadi apabila kita faham lagu ni, kalau orang puan keluar darah putus-putus, ini adalah satu ujian daripada Allah untuk dia. Sebab dia kena kira permulaan keluar darah dan bila kau berhenti darah, untuk menentukan darah tersebut haid ataupun tidak. Kalau tidak tanda, macam mana dia nak tahu cukup 24 jam ataupun tidak? Tapi jarang berlaku kepada perempuan permasalahan ini. Tapi kalau berlaku, itu adalah ujian Allah Ta'ala kepada dia, maka dia kena kira di mana kau permulaan keluar darah, bila kau berhenti keluar darah, supaya dia nak capur semua sekali. Kalau cukup 24 jam, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Kalau tak cukup, maka dikirakan sebagai darah istihadah. Dikirakan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham tak? Boleh faham eh? Siapa sini boleh faham lagi? Baik. Seterusnya, ini masalah yang payah. Ketika mana orang keluar darah 3 jam. Okey, sebelum tu kita kena cerita masalah lain dulu. Lepas tu kita cerita pula masalah ni. Sekurang-kurang haid 24 jam. Apabila seorang perempuan keluar darah belum lagi cukup 24 jam, semua kita tahu di antara perkara yang dilarang kepada perempuan yang keluar darah istihadah, yang keluar darah haid ataupun nifas adalah sembahyang, puasa. Orang perempuan apabila keluar darah haid tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Kata Rasulullah, alaisat idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila perempuan keluar darah haid dia tidak boleh puasa dan tidak boleh sembahyang? Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Tidak boleh nak sembahyang, tidak boleh nak puasa kalau dia keluar darah haid. Jadi di antara perkara yang menghalang seseorang perempuan sembahyang adalah haid, nifas. Soalannya, ketika mana perempuan keluar darah belum cukup lagi 24 jam,
Adakah dia kena semayang dulu ataupun tak boleh semayang dah? Okey, boleh faham ke tak? Boleh faham tak kemuskilan orang puan? Dia kalau orang dia guna, dia mikir secara mendalam ketika mana kita kabur sekurang-kurang darah haid 24 jam. Jadi kalau lagu tu keluar darah saat ni tu, masih lagi boleh semayang ke ataupun tak lidah nak semayang? Gerti tak soalan? Gerti tak? Satu kemuskilan ni pernah diajukan oleh orang puan. Kau orang puan sini dapat kemuskilan tersebut. Nampak tak? Jadi lagu mana keadaan dia? Kata ulama, apabila keluar darah walaupun belum lagi cukup 24 jam, maka tidak boleh perempuan tersebut puasa dan sembahyang. Faham tak lagi? Bukanlah mesti kena cukup 24 jam dulu baru tak boleh dia sembahyang. Walaupun sekurang-kurang darah haid 24 jam, tapi apabila keluar darah di dalam waktu yang mungkin waktu tersebut adalah waktu haid, umur puan 9 tahun ke atas, habis dah tempoh suci, maka tak boleh dah orang puan tu sembahyang walaupun tak cukup 24 jam. Boleh faham? Katakanlah ni baru keluar darah pukul 9 pagi tadi, baru tadi 9 pagi mula keluar darah, nanti masuk zuhur darah ada, tak cukup lagi 24 jam, esok 9 pagi esok baru cukup 24 jam, dah semayang zuhur saat ni tu kena semayang tak ke ataupun tak boleh semayang tak? Kata ulama tak boleh semayang tak. Sebab dia tak boleh semayang tak? Kerana dihukum secara zahir. Benda? Dihukum secara zahir. Secara zahir apabila darah tu keluar, dia akan berkekalang sehingga cukup 24 jam. Okey, boleh faham tak? Dihukum secara zahir apabila darah tu keluar, dia akan berkekalang sehingga 24 jam. Okey, jelas masalah ha? Yang kedua, kalau sekiranya terjadi permasalahan kepada perempuan lagu ni, 3 jam berhenti, 4 jam berhenti, 5 jam berhenti, 5 jam berhenti, 3 jam berhenti. Contoh, keluar berhenti, keluar berhenti. Baik, soalannya, adakah diwajibkan kepada perempuan sembahyang dan puasa dalam tempoh berhenti ataupun tidak diwajibkan? Boleh faham ke tak? Boleh faham tak soalan? Sekarang ni keluar 3 jam berhenti darah, orang puan ni masuk zuhur, wajib semayang tak? Adakah dia perlu kena menanti selama 24 jam, ataupun menanti selama 7 hari 7 malam, ataupun menanti sehingga 15 hari 15 malam, ataupun wajib dia kena semayang? Amun nak tanya orang puan, benda orang puan buat tahu sebelum ni. Benda orang puan tahu, kena menanti tempoh 24 jam kan? Betul? Sebab memang ada sebahagian daripada orang ngajar, dia kata orang puan kena nanti selama tempoh 24 jam. Hak yang hebat lagi, dia kata ada sebahagian orang khusus umrah, dia kata kalau kita pergi umrah orang puan tu khusus, lepas tu berhenti darah. Jadi mazhab Syafi'i ni kena nanti 24 jam dulu. Jadi payah nak pakai mazhab Syafi'i, kena pakai mazhab lain. Allah Rabbi, Allahul Musta'an. Mazhab Syafi'i mana dia ambil tak tahu, Allahu a'lam. Okey, boleh faham? Dan ada setengah kata kena tunjuk tunggu doktor belaka. Sedap orang doktor belaka dia seorang je betul. Okey, kita apabila kita kata tak betul, hak yang kita nak rakyat betul, kita akan datangkan sandaran, bukan hanya semata-mata dakwa. Okey, boleh faham? Dan benda tu start daripada muka surat 20 hingga muka surat 28, ana menceritakan panjang lebar perbahasan. Start daripada muka surat 20, 28, perbahasannya secara panjang lebar ada kita permasalahan. Okey, dengar balik. Orang puan ni alasan orang puan. Ketika nak jaga bekerja, darah berhenti, dia cek memang tak ada dah, suci dah dulu darah. Dalam istilah kita dia panggil naqah. Ya, naqah ni akan datang kita akan bahas masalah naqah. Dia naqah kata dia ada tuhur. Ya, sebenarnya naqah dengan tuhur makna dia bersih, tak ada darah. Cuma perbezaan antara naqah dengan tuhur adalah tuhur ataupun naqah dia lebih umum. Naqah dia lebih umum. Adapun tuhur dia khusus.
Setiap tuhur boleh dikatakan sebagai naqah, tapi tidak semesti naqah tu dikatakan sebagai tuhur. Akan datang kita akan cerita balik. Lepas ni kita akan cerita. Okey, nanti hari kita tak diam. Naqah ni makna kata bersih kan? Okey, Abu ulang perkataan naqah dengan makna bersih. Tak ada darah. Jadi kalau orang pam kocek tak ada darah, atau dipanggil dia naqah. Okey, kali kita guna perkataan naqah, kita harap semua orang yang dengar tu faham maksud naqah. Ulang sekali lagi. Naqah ni makna bersih. Kalau dia cek, tak ada darah. Okey, tengok. Orang tua ni, hari pertama keluar darah sebanyak 3 jam. Tiba-tiba darah berhenti. Soalannya, ketika darah berhenti saat itu, wajib tak disembahyang ataupun dia kena nanti dalam tempoh yang tertentu? Gambar orang faham kena nanti dalam tempoh yang tertentu. Sebenarnya benda itu adalah salah. Faham? Faham? Dan di antara hak yang anda kata start daripada 20 sampai ke 28, sebenarnya itu adalah ringkasan daripada anda mengkritik satu fatwa yang menyalahi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Boleh tanya saudara Nazmi, sebab saudara Nazmi hak yang hadir atau ke bahagian tersebut. Tapi alhamdulillah satu badan yang mempunyai jiwa yang besar, ketika mereka itu berlaku kesilapan, dia cuba mengaku kesilapan tersebut dan dia membetulkan. Betul Syekh Nazmi? Betul kan? Dia mengaku kesilapan, lepas tu dia memperbetulkan. Satu jiwa yang cukup besar. Baik. Tapi takkanlah kita nak tunjuk WhatsApp sesa. Ada lagi ya. Kita kena satu jiwa yang cukup besar. Okey, sekarang tengok. Apabila berhenti darah, tengok berhenti darah. Wajib tak disembahyang? Wajib sembahyang. Apabila darah tak keluar, wajib sembahyang. Baik, sebab dia wajib sembahyang. Okey, ini alasan. Sebab dia alasan. Allah, apa wajib sembahyang tak perlu tunggu? Apa wajib sembahyang? Orang faham, kita tak tahu alasan dia orang faham. Sebab dia wajib sembahyang. Orang kata saya tak tahu alasan sebab saya sebelum ni memang dulu. Okey, benda takrif darah haid. Takrif haid dia sebelum ni. Damu jibillah, apa damu jibillah? Apa makna damu jibillah? Darah. Haid apa makna haid? Darah. Faham tak? Haid mana benda haid? Darah. Okey, sekarang ni ada tak darah? Ada tak darah? Tak ada darah. Ketika masuk waktu sembahyang, tiba-tiba orang buat sembahyang kena nak tunggu, adalah satu benda yang salah. Kerana benda kau yang menghalang perempuan dari sembahyang. Haid mana tarikh dia? Darah. Sekarang ni ada darah? Tak ada. Okey, boleh faham? Yang kedua, biasa alasan perempuan. Okey, ni alasan perempuan. Biasa orang alasan ini. Dan sebagian daripada orang yang tidak mahir dalam masalah haid, dia katakan orang perempuan tu kena tunggu. Kerana dia kena tunggu, dia kena takut darah keluar lagi balik. Tu dah 3 jam masa umur daripada tu aku dah sembahyang. Takut dah keluar. Sekarang ni tak ada. Darah tak ada, tapi takut darah keluar tu dah sembahyang. Oh, takut darah keluar sebab tu dah sembahyang. Dia lupa bahawasanya haid adalah darah. Okey, boleh faham? Okey, takut darah keluar. Okey, kita guna kaedah yang sama. Dah orang puan saat ni tu dah takut ke darah tu berkekalan tidak keluar. Boleh faham tak soalan? Sekarang ni orang puan ketika keluar darah 3 jam, darah berhenti. Bapa dah sembahyang, alasannya takut darah keluar. Okey, kita tanya pula dia. Ya, takut tak darah tidak keluar pada dia? Maksudnya darah berkekalan tidak keluar? Okey, jadi bermakna orang saat ini tidak sembahyang kerana alasannya kemungkinan darah keluar. Betul tak? Kita tanya dia, ada kemungkinan tak darah berterusan tidak keluar? Ada kemungkinan. Okey, ada 2 kemungkinan. Boleh faham tak 2 kemungkinan? Okey, kemungkinan mana yang paling kuat? Soalan, kemungkinan mana yang paling kuat? Kemungkinan tidak keluar. Sebab ada kemungkinan yang tidak keluar paling kuat. Kerana asal tak ada darah. Okey, boleh faham? Kerana mana? Kerana asal tak ada darah. Ke asal ada darah? Orang puan keluar daripada perut umur ni tak ada darah. Jangan-jangan ke tak ada darah. Ke memang asal tak ada darah, darah baru lagi. Okey, boleh faham tak puan? Boleh faham? Boleh faham alasan dia?
Okey, yang pertama sekali, ketika dalam kurang 3 jam, tiba-tiba berhenti, mari nampak. Soalannya, wajib tak tuan sembahyang? Bila masuk waktu sembahyang, wajib dia kena sembahyang. Apabila masuk waktu puasa, wajib dia kena puasa. Okey, boleh faham? Sebab benda wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Alasan yang pertama, kerana yang menghalang dia sembahyang adalah haid. Haid benda haid dan mujibillah, darah kebiasaan. Sekarang ni ada darah tak? Tak ada darah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, biasanya alasan perempuan takut darah keluar. Okey, kita guna kaedah yang sama. Dah perempuan tu tak takut ke darah tu berkegelam tidak keluar. Okey, boleh faham soalan? Boleh faham? Ada dua kemungkinan. Mana ada kemungkinan? Kemungkinan darah keluar, kemungkinan darah tidak keluar. Okey, mana kemungkinan yang paling kuat? Kemungkinan paling kuat tak keluar. Sebab apa kemungkinan paling kuat tak keluar? Asal tak ada darah. Darah ni adalah benda yang baru. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak tuan? Okey. Seterusnya, dah wajib dia kena mandi ke tak? Tak wajib dia kena mandi. Tak wajib dia mandi. Sebab dia kerja bukan darah. Dah baik. Tiba-tiba keluar pula darah. Okey, apabila keluar pula, dah dia sembahyang. Mungkin kena berhenti sembahyang. Berhenti pula darah, kena sembahyang. Wajib nak mandi, kena jangan mandi. Dia jam 4, baru 7, tak wajib mandi. Masuk dia. Keluar pula, tak ada sembahyang. Begitulah berusaha boleh sembahyang, tak boleh sembahyang sama kepada dia berkata. Okey, boleh faham? Cuma kalau main keluar sampai cukup pajak, di situ bermulanya wajib dia mandi. Boleh faham? Bermula wajib dia mandi. Boleh faham apa? Bermula wajib dia mandi di mana? Ketika cukup 24 jam. Kerana tempoh tersebut baru dikirakan sebagai darah haid. Okey, boleh faham lagi sampai sini. Okey. Satu soalan pada saya comel. Kenapa kau orang pulang tu tak payah mandi tapi boleh solat? Okey. Sekarang ni keluar darah 3 jam. Tiba-tiba berhenti darah. Wajib kena sembahyang. Wajib tak mandi, tak wajib. Sebab apa wajib? Sebab darah 3 jam semua. Sedangkan sebab haid berapa jam? 24 jam. Bukan lagi darah haid di sini. Okey, boleh faham? Tiba-tiba keluar pula darah. Kalau misalnya dapat pada 3 jam tidak masalah hukum. Atau tidak dalam istimewa. Okey, boleh faham? Tapi kalau kopi pula jadi banyak sini. Sebab hasil dalam lingkungan 15 hari. Okey, boleh faham? Tiba-tiba berhenti pula. Aku buat kopi berhenti jarang berlaku. Cuma kopi dia fikir contoh yang paling tinggi sudah. Boleh faham? Kopi berhenti pula. Wajib kena sembahyang. Wajib nak mandi dia 4 jam, 3 jam, baru 7. Tak cukup 24 jam. Itu dah wajib mandi. Kerana bukan haid, sebab haid 24 jam. Tapi kalau darah berhenti, dah wajib mandi. Asal sahaja. Sebab najis. Begitulah seterusnya. Sehingga kan sampai sini kalau berhenti, maka di sini bermulanya wajib mandi kerana darah tersebut untuk 24 jam. Okey, boleh faham? Baik. Solat yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut wajib kena qada ataupun tidak? Okey. Ada soalan tu nanti kita jawab lagi. Sebab dia sebenarnya sampai kepada tempat dia. Okey? Sampai tempat dia, kita jawab lagi ya. Okey, boleh faham tak? Boleh faham. Jadi sekurang-kurang haid 24 jam. Kalau darah tu keluar tidak sampai 24 jam, maka bukan dikirakan sebagai darah haid. Darah tersebut dikirakan sebagai darah nifas. Darah nifas pula, darah istihadah. Sebut nifas agak tadi. Sampai ke terasa pula sebut nifas kau. Okey, tengok contoh lain. Katakanlah seorang pula dia keluar darah hari pertama daripada hari pertama kepada hari kedua, katakanlah start daripada pukul 8 pagi sehingga sampai pukul 7:30 pagi esok. Tak pernah kita dulu. Okey, tengok
Sekarang ni macam kita kata tadi, orang puang apabila keluar darah walaupun tak cukup 24 jam dia tak boleh sembahyang. Okey, sekarang ni dia keluar pukul 10 pagi. 11, pukul 12, pukul 1 masuk Zuhur tak boleh sembahyang lah. Pukul 2, pukul 3 masuk Asar tak boleh sembahyang, masuk Maghrib tak boleh sembahyang, masuk Isyak tak boleh sembahyang, masuk Subuh tak boleh sembahyang. Saat ni kita kata keluar pukul 10 kan. Pukul 9 pagi esok berhenti dah darah. Dah mari dah. Cukup dah 24 jam? Dah cukup. Berapa jam? 23 jam. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Apabila darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah, maka wajib dia kena qada balik sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak, sembahyang Subuh. Okey, boleh faham? Wajib dia kena qada balik. Boleh faham Nah, sebab sebenarnya tempoh tersebut adalah tempoh suci, bukan tempoh haid. Dia tempoh istihadah dikirakan tempoh suci. Dah dosa ke orang puang tak sembahyang kau? 5 waktu dak dosa sikit kau. Bukan dia dak sembahyang tu boleh pahala. Kerana kita tak tahu benda yang berlaku lepas daripada kita, kepada kita lepas daripada ni. Kita tahu tak lepas benda berlaku pada kita? Tak tahu. Jadi sebab itulah kita ambil secara zahir sahaja. Cuma tiba-tiba darah tu berhenti sebelum cukup 24 jam, maka kita hukumkan darah tersebut sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Okey. Seterusnya kita nak berhenti pukul apa Pukul 10 tau. 10.30. 10.30 Okey. Maklum tak kadang-kadang kita dak sedar kan duduk tolong maklum sikit akak tangan buat macam nak tanya. Tapi ke bawah jam. Katanya sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubat. Jadi dalam kitab Matan At-Taqriratus Sadidah di Wak Mari banyak kitab Matan Az-Zubat. Ya, Matan Az-Zubat ni adalah kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh seorang ulama besar dalam bidang fiqh, begitu juga dalam bidang hadis. Sehingga sebahagian daripada ulama mengatakan dia mujaddid. Nama dia Imam Ibn Ruslan. Imam Ibn Ruslan buat satu kitab nama dia kitab Matan Az-Zubat. Yang mana kitab Matan Az-Zubat biasanya orang ngapa? Orang yang ingin mahir dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i biasa dia ngapa kitab Matan Az-Zubat. Jadi disebut dalam apa yang disebut dalam kitab Matan Az-Zubat sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubat, imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa laylatun wa aktsarul ajal khamsun ila 'asharatin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu. Maksudnya boleh datang haid setelah 9 tahun. Jadi apabila perempuan tu cukup umur 9 tahun, darah yang keluar daripada dia dikirakan sebagai darah haid. Kalau baru umur 6 tahun ataupun umur 5 tahun tu bik darah dah, bukan darah haid. Sebab umur perempuan keluar darah haid 9 tahun ke atas. Dan sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam, sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam, kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari yang hampir lebih kurang. Okey, habis. Tempoh suci. Sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 15 malam. Okey, itu sekurang-kurang tempoh suci. Maksud dia sekurang-kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Kalau perempuan tu datang haid suci, mari pula darah, maka darah yang mari pula boleh kita hukum darah tersebut haid dengan syarat tengah dia saat itu kena ada sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Kena ada benda sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari 15 malam. Kalau tak cukup lagi sekurang-kurang suci, maka darah yang keluar pula tidak boleh lagi kita hukum sebagai darah haid. Okey, sebagai contoh, orang puan ni keluar darah 7 hari, lepas tu berhenti sampai ke 12 hari berhenti, tak mari darah. Hari ke-13 mari pula. Okey, hak mari pula hari ke-13 tu bukan lagi darah haid, wajib dia pergi sembahyang. Dan apa bukan darah haid? Warna hitam. Kerana sekurang-kurang tempoh suci di antara dua darah haid adalah 15 hari. Kalau tak cukup 15 hari, maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham? Kita buat contoh sekali lagi Orang puan keluar darah 7 hari, lepas tu berhenti 13 hari. Okey, berhenti 13 hari. 7 campur 13 20 dah kan? Jadi 7 campur 13 20. Hari 21 mari pula darah. Jadi apabila mari pula 21, darah benda 21. Darah istihadah. Kerana tidak cukup tempoh sekurang-kurang suci. Tempoh sekurang-kurang suci 20 pula. Benda 15 hari 15 malam. Faham tak ya? Okey, hari 21 darah istihadah, hari ke-22 darah istihadah, hari ke-23 baru dikirakan haid yang baru. Boleh faham tak orang puan? Keluar darah 7 hari, berhenti 13. Jadi apa dah? 20. Hari 21 keluar mula darah.
22 keluar, 23 keluar, 24 keluar, 25 keluar. Kata ulama, hari 21 dengan 22 dikirakan sebagai darah istihadah. Sebab dia dikirakan darah istihadah kerana untuk mencukupkan sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadi bermakna hari yang ke-23 bermula haid baru. Boleh faham tak? Boleh faham tak puan? Boleh ha? Faham tak? Tak faham ke apa? Oh, lelaki faham? Sebanyak-banyak tempoh suci ialah tiada ada had. Tak ada sakatang lah. Tak ada sakatang sebanyak-banyak tempoh suci. Kadang-kadang orang puang tu dak mari langsung haid. Kadang-kadang mari sekali je, lepas tu dak mari-mari. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, Khatib Asy-Syarbini dia menceritakan keluarga dia banyak lagu tu. Mari haid sekali je, mari haid 2 kali je dalam seumur hidup. Ada juga. Jadi apabila gagang orang puang ni tak sama, maka tidak ada hak sebanyak-banyak suci. Okey, boleh faham? Tak ada hak, tak ada sakatang, tak ada batasan sebanyak-banyak suci. Kebiasaan tempoh suci ialah 23 atau 24 hari dan malam. Itu kebiasaan. Kebiasaan orang puang mari haid 7 hari suci 23 ataupun suci 24, kadang suci 20. Tu kebiasaan. Tu kebiasaan orang puang suci. Kebiasaannya dalam tempoh sebulan bagi seorang wanita tidak sunyi daripada haid dan suci. Itu kebiasaan. Kebiasaan dalam sebulan orang puang tidak sunyi daripada haid dan suci. Dalam tempoh 30 hari ada haid ada suci. Itu kebiasaan. Ni masalah orang puang balik lah. Jangan mau cik hok yang umur 70 kata ni hamba tak ada Ni kebiasaan ada kebiasaan kan. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 6 hari maka tempoh sucinya 24 hari. Ini biasa. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 7 hari maka tempoh sucinya 23 hari. Ini biasa. Jangan kita ambil sini sebagai ukuran. Kalau kita buat ukuran berat lah. Kerana orang perempuan tu keluar darah haid 7 hari. Mesti suci dia 23 hari. Nak cukup 30. Jadi kalau keluar darah sebelum daripada 23 hari darah istihadah. Itu tak betul. Okey, boleh faham? Sebab kita kena faham sekurang-kurang suci 15 hari. Kalau keluar sebanyak 7 hari, berarti 15 hari tubik pula, maka darah tubik pula dihukumkan sebagai darah haid yang kedua. Kerana benda? Kerana ada dah sekurang-kurang suci di antara dua haid. Okey, boleh faham? Gambar raja untuk penjelasan. Gambaran darah haid dan suci daripada haid di dalam tempoh 2 bulan. Okey, gambaran dia boleh tengok Dia tulis 5 hari, 7 hari, 18 hari, 5 hari, 7 hari, 18 hari. Okey, 5 hari suci. Tu bulan pertama 5 hari suci. Lepas tu lepas 5 hari 7 hari datang darah haid. Lepas tu suci 18 hari. Bulan kedua yang bulan pertama tengok bawah sekali tu bulan pertama. Yang kedua bulan kedua. Okey, 5 hari daripada bulan pertama suci. 7 hari lepas daripada 5 hari tu haid. Lepas tu 18 hari suci. 5 hari bulan kedua suci pula. 7 hari bulan kedua haid. 18 suci. Okey, cuba kita tengok. 7 hari suci, darah haid. 18 hari pada bulan pertama dicampur dengan 5 hari pada bulan kedua cukup 23. Tu biasalah lagu tu. Tapi bukan mesti orang puang gini belaka. Ni sebagai contoh je. Bukan orang puang gini belaka. Tak sama orang puang. Baik. Sekurang-kurang umur yang mungkin seorang perempuan didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah takribiyah. Tu sekurang-kurang umur yang mungkin seorang perempuan didatangi haid ialah 9 tahun. 9 tahun dengan tahun qamariyah. Apa dia tahun qamariyah? Kena kira dengan bulan orang Arab, tahun Islam. Jangan kira dengan tahun Masihi. Sebab dia tak sama ke tahun Masihi dengan tahun Islam? Tak sama. Kita penuntut pelajar ilmu agama, kita kena tahu masalah ni. Setiap hukum yang ada kaitan dengan tempoh masa bulan ke tahun ke, kita kena kembali kepada tahun Islam. Kena kembali kepada tahun Hijriyah, bulan orang Arab. Jangan guna tahun Masihiyah. Apabila guna tahun Masihiyah, maka berlaku kesilapan yang besar. Sebagai contoh, ramai di kalangan orang kita, dia keluar zakat. Di antara syarat wajib keluar zakat adalah cukup haul. Tapi dikira dengan haul dia haul tahun Masihi. Itu salah. Setiap bulan 1 dia keluar zakat. Itu salah. Dia mesti kena kira tahun haul tahun Hijriyah. Ada beza. Sebulan bulan Islam 29, 30. Sebulan bulan Masihi 30, 31 melaikan bulan Februari. Tidak gitu. Jadi bermakna dalam tempoh sebulan ada tak perbezaan di antara bulan Islam dengan bulan Masihi? Ada tempoh perbezaan.
Sekurang-kurang dalam tempoh setahun tak ada 11 hari. Lebih kurang lah 11 hari tak ada dalam tempoh setahun. Maksudnya banyak tahun Masihi daripada tahun Hijri. Faham lagi masalah? Faham? Okey, kalau misalnya 11 hari dalam setahun tak ada. Kalau 10 tahun 110 hari. 20 tahun 220 hari. 30 tahun 330 hari. 330 hari setahun. Jadi bermakna kalau guna tahun Masihi bayar zakat dalam tempoh 30 tahun setahun nak bayar zakat. Boleh faham tak? Dalam tempoh 30 tahun setahun nak bayar zakat. Dia tidak boleh guna dengan tahun Masihi. Dalam hal ibadat. Dalam hal lain guna, tak ada masalah ha. Lepas ni kan marah budak kan. Kau gacok nak pergi luar negara buat pasport cok. Dah mana tahun Masihi kita orang Islam kan. Tak apa guna, tak ada masalah. Kita rakyat dah dalam tahun dia. Tahun berkaitan dengan hal ibadat. Baik. Okey, itu maksud qamariyah. Yang keduanya taqribiyah. Taqribiyah ni lebih kurang. Okey, kita kena faham apa maksud lebih kurang. Lebih kurang ni maksudnya kalau dah cukup 9 tahun 2-3 hari je, maka masih lagi dikirakan darah yang keluar saat itu adalah darah haid. Okey, boleh faham? Kalau dah cukup banyak, maka bukan darah haid. Seterusnya yang ketiga, masalah 9 tahun ni kena cukup 9 tahun. Apa nak cukup 9 tahun? Masuk tahun yang ke-10. Boleh faham tak? Cukup 9 tahun. Kita ni kadang-kadang kalau orang tanya kita, umur berapa? Kita akan fikir, kalau khabar tahun umur 22 dah, kalau khabar bulan baru umur 21. Padahal kalau kira tahun 22. Tak gitu? Sebab kita nak muda sikit, takut mati kan? Okey. Jadi ada orang dah dia nak buat bulan pun 20, tahun pun 22, bulan pun 22. Okey, maksud cukup 9 tahun adalah cukup bulan. Boleh faham tak? Bukan kira cukup tahun, tapi kena kira cukup masuk permulaan tahun yang ke-10. Maka tu dinamakan cukup 9 tahun. Boleh faham tak cukup 9 tahun? Boleh faham tak? Jadi orang puang tu dia kena tahulah. Apabila darah keluar, umur dia berapa dah? Aku dah ni dah jepak umur 10 tahun lah. Dah jepak umur 10 tahun. Maka kita kena tengok start daripada tarikh dia lahir sampai tempoh dia keluar dengan pengiraan tahun Islam. Cukup dah lagi 9 tahun, masuk lagi tahun yang ke-10. Kalau cukup dah, maka dikirakan darah tersebut darah haid. Kalau dah cukup lagi, kita tengok dah cukup banyak ke sikit. Kalau dah cukup sikit aja, 2-3 hari je, maka masih lagi dikumpulkan darah tersebut darah haid. Tapi kalau banyak, setengah 6 bulan lagi nak cukup 9 tahun, maka darah tersebut bukan darah haid. Okey, boleh faham tak orang puan? Boleh faham itu makna taqribiyah. Okey, dia kata perkataan qamariyah membawa maksud bulan-bulan di sisi orang Arab. Maksud taqribiyah ialah apabila seorang perempuan melihat darahnya sebelum sampai tahun qamariyah. Sebab taqribiyah makna lebih kurang. Maksudnya ialah apabila seorang perempuan melihat darahnya sebelum sampai 9 tahun qamariyah dengan tempoh waktu yang tidak telus haid dan suci, maka darah yang kelihatan itu dinamakan sebagai darah haid. Benda pula yang tidak telus tempoh haid dan suci. Okey, hari ni kita kena urang. Sebenarnya benda mudah je. Benda kita urang. Tengok. Sekarang ni kita kata kalau darah tu keluar daripada perempuan, ketika mana orang perempuan tu cukup dah 9 tahun dengan pengiraan tahun Hijriyah, tahun orang Arab, maka darah yang keluar daripada dia dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Sebab 9 tahun ni bukan 9 tahun tepat-tepat, tapi 9 tahun takriban. Takriban ni mana dia? Lebih kurang. Mana lebih kurang? Kalau kurang sikit masih lagi dihukumkan darah haid. Tapi boleh faham? Satu. Yang keduanya, kalau dah cukup 9 tahun, tiba-tiba keluar dah darah, kita kena tengok. Dah cukup berapa hari? Ada 3 hari. Okey, masih lagi dihukumkan darah haid. Sebab dia pula kan banyak hari lagi dah cukup, maka bukan darah haid, dihukumkan darah fasad ataupun dihukumkan darah istihadah. Okey, faham apa? Sekarang ni kita nak tahu lagu ada sikit ke banyak. Kalau qadar ni dikirakan sikit, qadar ni dikirakan banyak, kita nak tahu lagu. Kata ulama, kita kena tengok tempoh yang telus haid dan suci. Betul tempoh yang telus dan suci. Sekurang-kurang haid sekali semalam. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey, dia faham? Betul? Sekurang-kurang haid sekali semalam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam.
Campur jadi berapa? 16. Okey, 16 hari ini dipanggil tempoh telus haid dan suci. Okey, boleh faham? Boleh faham? Tempoh telus haid suci berapa hari? 16 hari. Okey, katakanlah perempuan ni sebelum cukup 9 tahun keluar darah. Okey, kita tengok berapa hari dah cukup. Kalau dah cukup kurang daripada 6 hari, maka darah tersebut bukan darah haid. Kalau dah cukup saat itu lebih daripada 6 hari, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Jadi sekarang ni kalau sebelum cukup 9 tahun tu bila darah, ada kali darah waktu itu darah istihadah, ada kali darah haid. Yang menentukan istihadah dan haid adalah kita tengok berapa hari lagi dah cukup. Kalau dah cukup sikit aja, maka darah tersebut darah haid. Kalau dah cukup banyak, maka darah tersebut dikira darah istihadah. Sikit dengan banyak kira mana? Nak kira. Kata ulama sikit ini adalah tempoh yang telus sekurang-kurang tempoh yang penuh haid dan suci. Tempoh yang penuh haid dan suci sebab kami kali semalam sebab suci bukan hari, tempoh dia 6 hari. Kalau sekiranya dah cukup 9 tahun, 6 hari ke bawah. 6 hari ke bawah, maksudnya 15 hari lagi, 14 hari lagi, 13 hari lagi, 12 hari lagi, maka darah yang keluar dihukumkan sebagai darah haid. Tapi atas daripada 6 hari, ia nak cukup 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam, start daripada dia lahir sampai keluar darah, ulang lagi 30 hari, maka darah tersebut bukan darah haid, bukan darah istihadah. Okey, orang boleh faham tak? Boleh faham tak? Jadi seterusnya mana pula okey, tempoh masa yang telus untuk haid dan suci. Tengok tempoh masa yang telus haid dan suci, sekurang-kurang haid campur dengan sukan suci. Sehari semalam campur 15 hari 15 malam, jawapannya 16 hari 16 malam. Maknanya tempoh yang tidak telus haid dan suci adalah kurang daripada 16 hari. Kalau kurang daripada 16 hari, maksudnya 15 hari ke bawah, maka kalau keluar dah darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Tapi kalau 16 hari ke atas, darah keluar tu bukan dikirakan darah haid. Contohnya, seorang perempuan yang cukup umur 9 tahun, maksudnya balik pada hari yang ke-20 di bulan Muharram, dan dia telah melihat darah sebelum sampai tempoh itu, maka kita perlu perhatikan keadaannya seperti berikut. Okey, dia katakan ni, kalau kira start daripada dia dilahirkan oleh mak dia, ialah memang mak lahir bukan ayah lahir. Memang kita start daripada dia dilahirkan oleh mak dia sehingga keluar darah saat itu. Katakanlah kalau kira umur dia start daripada mak dia dilahirkan sampai ke nak cukup umur dia 9 tahun, iaitu ke 20 Muharram. Contoh 20 Muharram, situ adalah sampai umur dia 9 tahun, cukup umur 9 tahun. Apabila cukup 9 tahun 20 Muharram dan dia telah melihat darah sebelum sampai tempoh itu, sebelum cukup 20 Muharram tengok dah darah, maka kita perlu perhatikan keadaannya seperti berikut. Yang pertama, jika dia melihat darahnya ketika masih berbaki dari tempoh baliknya sebanyak 16 hari ke atas, 16 hari ke atas lagi nak sampai tempoh 20 Muharram, maka darah yang kelihatan itu adalah darah fasad, bukan darah haid. Sekarang ni bagian ini berada 20 Muharram. Orang kuat ni 20 Muharram cukup umur 9 tahun. Hari cukup umur 9 tahun kan? 20 Muharram. Tiba-tiba keluar darah sebelum daripada 20 Muharram. Maka dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sebelum cukup saat itu sikit aja. Kemungkinan yang kedua sebelum cukup banyak. Kalau sebelum cukup sikit, maka dikirakan darah haid. Kalau sebelum cukup banyak, dikirakan darah yang keluar tu darah istihadah. Apa boleh faham? Dia sama je tadi. Katakanlah 20 Muharram cukup 9 tahun. 1 Muharram keluar darah. 1 Muharram keluar darah. Soalan dia buat, darah tersebut darah haid ke darah istihadah? Darah istihadah. Kerana dari 1 Muharram kepada 20 Muharram 20 hari, lebih daripada 6 hari. Ini faham tak? Tapi kalau keluar darah pada 10 Muharram,
maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Kerana tempoh tu kurang daripada 16 hari. Okey, boleh faham? Ada satu lagi masalah, satu mana? Darah tu keluar sebagai contoh untuk Muharram, hari ke-4 Muharram keluar darah, 5 Muharram keluar darah, 6 Muharram keluar darah, 7 keluar darah, 8 keluar darah, 9 keluar darah, 10 keluar darah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 keluar darah. Okey, cukup lagi. Sekali lagi, cukup 9 tahun untuk Muharram. Dia keluar 4 keluar darah. Cuba tengok. 4 nak sampai ke 20 lebih daripada 6 dah. Betul tak kita? Betul tak? Betul. Maka hari yang keempat apa darah? Haid, darah istihadah. Okey, cuba kita tengok. Start daripada mana kau 15 hari? Start daripada berapa? 6. Betul tak? Betul tak? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Betul tak? Jadi, kalau keluar darah lagu ni, 4 istihadah, 5 istihadah, daripada 6 sampai 10 baru dikira. Boleh faham tak? Boleh faham apa? Boleh faham tak? Okey. Dan benda ni disebut sini disebut mana? Jika dia melihat darah ketika masih berbaki dari tempoh balignya sebanyak 16 hari ke atas, maka darah yang kelihatan itu adalah darah fasad, bukan darah haid. Okey, selesai. Yang keduanya, jika dia melihat darah ketika masih berbaki dari tempoh balignya dalam keadaan masa kurang daripada 16 hari, maka darah yang kelihatan itu adalah darah haid, maka dihukumkan dia balik. Yang ketiga, jika dia melihat keluar darah ketika 18 hari sebelum tempoh balignya. 18 hari lagi nak sampai 20 Muharram, tengok dah darah. Serta darah itu berterusan selama 5 hari. Kita buat contoh 8 hari, dia buat contoh 5 hari je. 18 hari lagi nak sampai cukup 9 tahun, keluar dah darah. Tapi darah ni keluar secara berterusan selama 5 hari. Yakni darah keluar hingga berbaki dari tempoh balignya 13 hari. Betul tak? 18 tolak 5 jadi 13. Maka dihukumkan darahnya pada 2 hari pertama sebagai darah fasad, dipanggil juga darah istihadah, kerana darahnya pada 2 hari tersebut keluar sebelum 16 hari dari tempoh balignya. Manakala darah 3 hari selepasnya ialah darah haid, kerana telah berbaki kurang dari 16 hari daripada tempoh balignya. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Jelas tak? Kalau tak jelas boleh tanya. Baik. Seterusnya darah nifas. Darah nifas adalah waddamul khariju ba'da faraghi rahimi minal hamli. Maksudnya iaitu darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Itu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Baik. Okey. Anda buat nota kaki, satu nota kaki daripada anda sendiri. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak disyaratkan untuk dikira darah nifas bahawa bayi yang dilahirkan itu hidup atau sempurna kejadian. Kalau seorang perempuan dia melahirkan bayi mati, meninggal dunia, nasallallahu as-salamata wal afiyah, satu ujian yang cukup besar yang Allah Taala uji kepada orang puan. Orang lelaki tak teruk sangat, orang puan lah, sebab dia beranak. Baik. Jadi darah yang keluar selepas daripada baby tersebut juga dihukumkan sebagai darah nifas, walaupun baby keluar dalam keadaan mati. Sama juga kalau sekiranya belum lagi sempurna kehamilan, tiba-tiba keluar dah, cakap kita keguguran, maka darah yang keluar selepas daripada itu juga dikirakan sebagai darah nifas. Maksudnya darah nifas bukanlah hanya selepas daripada bersalin biasa, bahkan darah nifas juga terjadi setelah berlaku keguguran, bahkan kalau orang puan bersalin melalui tingkap juga ada darah nifas. Ke tidak? Salin melalui tingkap. Ia tak tubik kopi tu biasa, tubik kau tingkap. Faham tak orang puan bersalin kau tingkap? Benda salin kau tingkap bedoh. Faham tak dia? Dia tubik kopi tu biasa, tubik kau tingkap tu. Kan yang bedoh kau tingkap kan? Buat tingkap. Darah yang keluar selepas itu juga dihukum sebagai darah nifas. Sebab dia, sebab tengok takrif dia. Ad-damu al-khariju ba'da faraghi rahimi minal hamli. Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kandungan. Apabila kosong rahim daripada kandungan, tiba-tiba keluar darah, maka darah tersebut dikirakan sebagai darah nifas. Sama ada kosong saat itu melalui beranak dok nama ataupun keguguran. Okey, boleh faham apa?
Nah, jadi apabila sehingga jika yang keluar itu seketul daging atau seketul darah sekalipun, asalkan disahkan oleh bidah bahawa yang keluar itu merupakan permulaan kejadian manusia. Orang puang tu keluar darah. Kata tok bidang ataupun pihak hospital kata ni adalah keguguran, tapi pada peringkat permulaan baru mengandung seminggu. Tiba-tiba keluar darah, selepas daripada itu dihukumkan darah tersebut sebagai darah istihadah. Silap. Dihukumkan darah sebagai darah nifas. Ada juga orang silap, ada orang guguk. Pada kita silap. Ingat faham, cuma faham dalam keadaan silap. Okey, boleh faham Bukan darah dihukumkan sebagai darah nifas, bukan darah istihadah, darah nifas. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Khatib, kalau Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Khatib maksudnya dia syarah kepada kitab Al-Iqna'. Juzuk yang pertama halaman 342. Ni ana guna Maktabah Syamilah, Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah dalam handset ada. Menyebut lagu mana qauluhu minal hamli ay walau alaqatan aw mudghatan. Ketika Imam Al-Bujairimi menjelaskan berkenaan dengan darah nifas, dia cuba syarah perkataan minal hamli. Dia kata lagu perkataan pengarang daripada kamilang, yakni walaupun seketul darah atau seketul daging. Darah yang keluar selepas daripada tu juga dihukumkan sebagai darah nifas. Nifas yang keluar kerana keguguran dari segi hukum sama seperti nifas kerana kelahiran. Tempoh paling singkat ialah seketika, yakni sedetik, dan paling lama ialah 60 hari. Patut hamba buat penterjemah. Benda maksud penterjemah, maksudnya tu daripada hamba sendiri, bukan daripada nuskah asal kitab Arab. Okey, tempoh nifas, sekurang-kurang tempoh nifas ialah satu lahzah. Satu lahzah ni maksudnya seketika, sedetik, sekelip mata. Orang puang lepas daripada bersalin, keluarlah belaka baby, ada darah, maka darah tersebut adalah darah nifas. Ada darah sekejap aja, 2 saat ada darah, apa tak ada darah nifas tu. Sekurang-kurang nifas satu lahzah, berbeza dengan sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam, tak cukup sehari semalam, bukan darah haid. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari. Okey, kita kena sebut juga satu masalah. Ni di antara masalah yang penting. Terjadi kepada sebahagian daripada perempuan yang mana ketika mana dia keluar darah nifas 30 hari berhenti darah. Okey, keluar darah 30 hari berhenti darah. Jadi apabila berhenti darah, cek-cek tak ada dah, maka hukum dia sama dengan hukum tadi. Hak yang kita cerita bab nakak tadi. Maksudnya apabila berhenti darah tanpa perlu menunggu tempoh tertentu, wajib dia mandi, wajib dia sembahyang. Dah apa wajib mandi? Sebab 30 hari dah, lebih daripada sekurang-kurang nifas. Boleh faham? Wajib dia mandi, lepas tu wajib dia kena sembahyang. Tiba-tiba keluar pula darah. Duduk sedap dah dia, keluar pula darah. Okey, keluar pula darah saat ni tu, kena tengok. Tengok lagu mana? Kadang-kadang hak keluar pula selepas daripada berhenti tu dihukumkan nifas, kadang-kadang dihukumkan sebagai darah haid walaupun dalam tempoh 60 hari. Boleh faham apa? Apakah perbezaan? Perbezaannya adalah kita tengok tempoh berhenti. Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, maka hak yang keluar pula bukan darah nifas, bukan darah haid. Tapi kalau keluar sebelum cukup 15 hari, keluar pula berhenti dapat 15 hari, tubik pula, maka hak tubik pula masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas. Sebagai contoh, orang puang daripada hari dia beranak, keluar sampai 30 hari berhenti darah. Berhenti hari 31, 32, 33 sampai ke 40 berhenti. 41 tubik pula darah. Okey, 41 tubik pula dalam lingkungan 60 hari. Okey, hak yang tubik pula haid ke nifas, kita tengok tempoh berhenti tadi. Tempoh berhenti daripada 31 sampai ke 40. Betul tak itu? Jadi berapa hari? 10 hari. Maka hak yang tubik pula adalah darah nifas. Maka hak yang keluar pula bukan nifas, bukan dihukumkan sebagai haid. Berhenti 30 hari, mari hari 31 dah mari dah. 31, 32 sampai ke 45 dah mari, 46 mari pula. Okey, daripada 31 sampai ke 45, 15 hari. Betul. Maka hak yang keluar pula dihukumkan sebagai darah nifas walaupun duduk dalam lingkungan 60 hari. Jelas tak orang puan? Jelas tak? Jadi kalau sekiranya darah tu berhenti, mari pula, maka kena tengok berhenti kodor mana, banyak mana berhenti. Kalau berhenti
bawah daripada 15 hari, maka hak mari pula dihukumkan sebagai darah nifas. Kalau berhenti 15 hari ke atas, maka hak mari pula dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Daripada segi semayang, puasa sama hukum, tapi berbeza daripada sudut bilangan hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Katanya, ada pun darah yang keluar bersama keluarnya anak, maka dinamakan darah itu sebagai darah sakit bersalin. Darah masa keluar sekali dengan beranak, sebelum daripada keluar anak, sama dengan anak, ataupun sebelum daripada keluar anak, maka darah tersebut dinamakan sebagai darah sakit bersalin. Darah sakit bersalin dihukumkan sebagai darah fasad. Manakala darah yang keluar di antara dua anak kembar dinamakan sebagai darah fasad. Mana pula anak kembar? Orang puan ni beranak kembar. Beranak yang pertama, anak kedua tak mau keluar pula. Anak kedua dah puas lagi duduk dalam perut mak. Abang tubik dulu. Saya duduk dulu sekejap, tunggu sekejap. Dak cakap nak pisah. Okey. Apabila keluar anak yang pertama, anak keluar masih lagi ada dalam perut. Ada dah darah keluar celah tu. Maka darah yang keluar celah tu bukanlah darah nifas. Sebab darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim. Daripada kehamilan. Sekarang ni rahim kosong lagi. Tak lagi sebab ada seorang lagi baby. Okey, darah tersebut nama darah dia darah fasad. Okey, apabila darah tersebut dinamakan darah fasad. Okey, ni orang puan kena tahu. Apabila masuk waktu sembahyang. Okey, masuk waktu sembahyang, anak ada seorang lagi dalam perut. Wajib orang puan kena sembahyang. Boleh faham tak? Wajib orang puan kena sembahyang. Wajib kena mandi. Dah duk sakit dah nak buat mana duk sakit biar dulu. Cuma kalau sekiranya boleh sembahyang, dia kena sembahyang. Sebab tidak ada perkara yang menghalang dia sembahyang. Darah tersebut adalah darah fasad, bukan darah haid, bukan darah nifas. Orang puan kena faham Memang tak ada Allah Rabbi sakit yang gelepar. Orang lelaki sedap suruh sembahyang, dia duk beranak. Orang puan hak beranak masuk dalam labor room, tempat bilik beranak tu macam-macam ada. Hak takbir lah, hak tapik lah, hak nolong lah. Orang lelaki sedap suruh sembahyang, dia duk kena ke dia. Nak sembahyang pun dia duk gelepar sakit. Allahu Akbar, macam-macam. Duduk dalam bilik tempat beranak. Macam-macam. Dia tepiknya nolong. Macam-macam ada. Okey. Gini. Dah nak buat mana? Fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mu mampu. Dah nak mampu, biarlah nak buat mana. Sekadar mampu je. Dan boleh ambil pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan boleh jamak sembahyang zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Buat jamak. Okey, boleh faham? Cuma nanti lepas daripada bedah selesai dah beranak, habis dah darah nifas, wajib dia kena qada balik sembahyang hak dia tinggal di celah-celah keluar dua orang anak saatnya. Boleh faham tak? Di celah-celah keluar dua orang keluar anak saatnya, wajib dia kena qada balik. Contoh, dia anak yang pertama keluar pukul 12. Anak kedua tak mau keluar. Dak cakap nak suruh, dak cakap nak bujuk. Allah, keluarlah nyaknya ke mak, tak mau keluar sekarang. Pukul 1 dak keluar lagi, pukul 2 dak keluar lagi, pukul 3 dak keluar lagi, pukul 4 baru keluar. Dia. Okey. Sekejap. Okey, bagi ada tu. Pukul 4 baru keluar. Okey, apabila pukul 4 baru keluar, maka ada dah tempoh yang boleh disemayang. Jadi bila keluar pula anak yang pukul 4, lepas dia keluar anak tu darah nifas, dia nak semayang dah. Cuma kena ingat semayang zuhur tersebut wajib kena qada balik. Kerana tempoh tu bukanlah tempoh haid dan bukanlah tempoh nifas. Boleh tak faham tak orang puan? Dia faham Baik. Sama juga dengan masalah kita sebutlah masalah ni masalah penting. Sama juga dengan masalah perempuan yang lahir di awal waktu semayang ataupun keluar darah haid di awal waktu semayang. Biasanya orang puan keluar darah pada awal waktu. Zuhur ni pukul apa? Pukul 1 19 minit. Okey, orang puan ni pukul 1 19 minit bang, dia dah bayang lalu. Ia jenis tabiat orang puan lah, mau bayang. Okey, pukul 1 19 20 dah sembahyang, 21 dah sembahyang, 22 dah sembahyang. Pukul 2 baru nak sembahyang. Acu nak pergi ambil air sembahyang, tiba-tiba bocor dah Allah. Okey, wajib dah orang puan kena qada balik sembahyang tersebut, wajib kena qada. Kerana dia, kerana daripada tempoh masuk waktu sehingga keluar darah sempat dia menunaikan sembahyang tapi tak sembahyang.
Tapi kalau dok sempat, maka dak wajib qada balik. 1.19 masuk waktu zuhur. Orang pembang. 1.19, 1.20, 1.21 keluar darah. 2 minit aja. Sembahyang zuhur nak kau 5 minit. Okey, dia faham? Jadi lepas daripada masuk waktu 2 minit je ada kesempatan. Masa dia suci. Lepas tu keluar darah, maka dak wajib dia qada balik sembahyang tersebut. Sama juga dalam masalah beranak. Biasa lepas beranak terbit darah nifas. Orang puan ni beranak subuh. Tu imam bang, api tu imam bang terbit darah. Terbit darah, terbit anak. Bila terbit anak, terbit darah. Tu imam pula tu bila. Tak apa pakai tu imam pun tak apa, sebab subuh kan kadang-kadang tu bila pun nak mari. Okey, tu imam. Tak apa, tak ada masalah. Kesilapan boleh kita ajar. Silap tapi boleh ajar. Okey. Tu imam bang, dah kita silap, tak apa kita pergi atas silap tapi kita ajar. Sebab benda tu imam bang, dia kena tu bila nak mari hari tu. Sejuk sangat. Hujang lebat, tu bila payah nak pecahkan limau. Tu imam mari tengok tak ada seorang. Biarlah tu imam kata, hari ni aku dapat 2 ganjaran. Ganjaran bang dengan ganjaran jadi tu imam. Cuma duk tunggu-tunggu tak ada orang mari. Jadi kena sembahyang seorang juga. Biarlah dia niat kok. Boleh pahala niat. Okey. Subuh kita kata pukul 5.45 sebagai contoh. Lepas tu masuk subuh ni bang lah. Habis bang beranak. Apabila beranak keluar darah nifas. Sekarang ni nak tanya, wajib ke tak orang puang saat ni tu qada balik sembahyang subuh nanti habis darah nifas? Okey, kita kena tengok tempoh daripada masuk waktu hingga terbit darah nifas, dang tak disembahyang. Kalau tak dang, tak wajib. Kalau dang, wajib. Sembahyang subuh 4 minit contoh. Okey, 2 minit je dang, maka dah wajib dia qada. Kalau 4 minit dang, wajib dia qada. Memang tu imam tu Allahu Rabbi, kalau dia bang tu 10 minit. Dia ayung, dia lengguk. Ada di kelatap. Hampir 10 minit, 7 minit dia bang. Suara napas dia panjang. Dia tarik. Nok kedua tu lambat. Ambil napas dulu, tarik. Sampai 7 minitnya bang. Okey, dang lah. Betul tak? Sebab lebih daripada 4 minit. Okey, boleh faham Itu benda penting orang puang kena tahu. Sebab ni berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan tiang agama. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matang Az-Zubat, adnan nifasi lahzatun situna aqsahu wal ghalibu arba'una. Sekurang-kurang tempoh nifas ialah 1 lahzah. Maksudnya sekelip mata. Sejauh-jauh tempoh nifas ialah 60 hari. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Tempoh suci antara haid dan nifas. Kita ada selagi tempoh suci antara haid dan nifas. Apa maksud tempoh suci antara haid dan nifas? Sekarang ni kalau tempoh suci antara haid dan haid yang satu lagi sekurang-kurangnya 15 hari, 15 malam. Lepas tu dia ada pula tempoh suci antara haid dan nifas. Haid, nifas. Tempoh suci tu apa hari? Nifas, haid. Tempoh suci dia lagu mana? Okey, tengok. Apabila darah haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas itu. Kalau darah haid datang sebelum darah nifas, okey, darah nifas datang selepas daripada bersalin. Kalau darah haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada pemisah di antara darah haid dengan darah nifas. Hak sebelum tu darah haid, selepas tu darah nifas. Okey, benda ni kita kena kabur masalah. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah perempuan yang mengandung kalau keluar darah cukup syarat, maka darah tersebut dihukumkan darah haid. Okey, boleh faham? Sekarang ni banyak kes perempuan mengandung keluar darah. Banyak kes. Memang banyak berlaku orang puang mengandung keluar darah, tapi kebiasaan orang puang mengandung tak keluar darah. Faham tak kiam? Jadi ada juga orang puang mengandung keluar darah. Orang tanya masalah orang puang keluar darah ketika mengandung bukan seorang, bukan 2 orang. Belah-belah orang. Belah-belah orang tanya. Memang cukup ramai berlaku mengandung keluar darah. Okey, sekarang ni darah yang keluar ketika mengandung, darah haid ke bukan? Di sini ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya darah yang keluar ketika mengandung bukan darah haid, dikirakan darah fasad ataupun darah istihadah. Pandangan yang kedua, darah yang keluar ketika mengandung kalau sekiranya cukup syarat, sehari semalam, tidak lebih daripada 15 malam, maka dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham?
dihukumkan sebagai darah haid. Mana pandangan mu'tamad yang dipegang, yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i? Pandangan azhar yang dipegang, yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i adalah darah yang keluar daripada perempuan yang haid adalah darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung adalah darah haid. Okey, boleh faham? Katakanlah orang puang tu nak beranak, dekat dah, tiba-tiba keluar darah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, okey, lebih daripada sehari semalam. Lepas 5 hari keluar darah, sakit nak beranak. Lepas tu tubik anak, lepas daripada tubik anak, tubik pula darah nifas. Maka darah 5 hari sebelum daripada beranak dihukumkan darah haid. Darah yang keluar selepas daripada bersalin dihukumkan sebagai darah nifas. Tidak ada tempoh pemisah di antara darah haid dan darah nifas. Okey, boleh faham? Satu. Katanya apabila darah haid datang sebelum daripada darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas. Maka darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dinamakan sebagai darah haid, manakala darah yang keluar setelah kelahiran adalah dinamakan sebagai darah nifas, walaupun ia bersambung dengan darah sebelumnya. Yang kedua, apabila darah haid datang sebelum darah nifas, darah nifas datang sebelum darah haid. Darah nifas datang sebelum darah haid. Maka ada beberapa keadaan. Darah nifas dulu baru haid. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila darah berhenti sebelum sampai 60 hari. Orang perempuan tu beranak, tubik darah nifas, sebelum sampai 60 hari berhenti. Maka kita perlu perhatikan kepada tempoh berhentinya darah itu. Jika tempoh berhentinya darah itu 15 hari 15 malam ke atas, maka darah yang keluar setelah tempoh 15 hari yang terhentinya darah itu dihukumkan sebagai darah haid. Kita urut dah saat ni. Betul tak? Kalau dalam tempoh 60 hari berhenti darah nifas, mari pula darah, maka kita tengok tempoh berhenti. Kalau 15 hari ke atas, maka yang mari pula dihukumkan sebagai darah haid. Okey. Manakala jika tempoh terhentinya darah itu kurang daripada 15 hari, maka darah yang keluar semula itu dihukumkan sebagai darah nifas. Okey, selesai masalah. Yang keenam, seterusnya, apabila darah masih ada selepas 60 hari. 60 hari, satu ada lagi darah. Sedangkan sebanyak-banyak nifas 60 hari. Maka kita perlu perhatikan. Benda perlu kita perhatikan apabila darah berhenti setelah cukup 60 hari. Cukup 60 hari sampai kepada maksimum 60 hari, sini penghujung 60 hari. Daripada tempoh keluar anak, sini 60 hari. Berhenti sekejap. Walaupun tempoh berhenti itu satu lahzah, satu saat je berhenti, tak ada darah sekejap, tiba-tiba lepas tu keluar pula darah, maka darah yang datang semula setelah itu dihukumkan sebagai darah haid. Jadi faham? Nanti kita ulas sekali lagi. Apabila darah tidak berhenti, maksudnya darah yang selepas 60 hari bersambung dengan darah yang sebelum 60 hari. 60 hari, 61 dah berhenti-berhenti pun, maka perempuan yang mengalami hal ini dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Akan dijelaskan hukumnya selepas ini. Boleh faham tak apa? Okey, tengok. Sekarang ni benda, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Orang puan ni keluar darah dah sampai ke 60 hari. Kemuncak 60 hari berhenti sekejap. Masuk 61 tu bit pula darah. Berhenti walaupun satu lahzah, 1 saat, 2 saat. Maka hak yang keluar pula pada hari 61 dihukumkan sebagai darah haid. Boleh faham? Tapi kalau dah berhenti langsung 60, 61 mari lagi darah, maka perempuan tersebut dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Perempuan yang keluar dari istihadah nanti akan dibincang selepas daripada ni. Okey. Sebenarnya ada satu benda lagi anda nak khabar sebenarnya. Tapi kalau kita faham benda ni, dan kita akan fahamlah masalah ni juga. Benda masalah hak tadi kita khabar kan. Lepas ni kita akan bincang apa ni. Cuma kita nak khabar tadi. Biarlah kita khabar dulu untuk kita faham masalah ni. Masalah sebanyak-banyak hari 15 hari 15 malam. Kalau orang puang tu keluar darah lebih daripada 15 hari, 16 hari keluar lagi, maka kita kena tengok. Kena tengok lagu mana? Kemuncak 15 hari, pada penghujung 15 hari berhenti tak sekejap. Kalau berhenti sekejap, pada hari yang ke-16 keluar pula darah, maka darah hari ke-16 dihukumkan sebagai darah istihadah. Boleh faham? Okey. Daripada hari yang pertama sampai ke-15 dihukumkan semuanya darah haid. Okey, boleh faham apa? Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, daripada hari pertama, kedua, 3 sampai 15 dah berhenti darah, 16 keluar lagi, dah berhenti sikit pun. Dah berhenti sikit keluar juga. Kalau kita tanya ramai orang kata kan, hari yang ke-16 darah istihadah, daripada 1 ke 15 adalah darah haid. Betul tak gitu apa? Sebab orang kata kan, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Betul tak gitu? Betul ke tak sebenarnya? Salah.
Sebab biasa belajar ke? Biasa belajar. Betul, salah ke betul gitu? Orang puan sudahlah, sebab hak sebelum ni memang faham gitu. Salah tak betul. Kalau kita keluar bukan kita hamba dak keluar, orang puan. Kalau orang puan keluar darah daripada hari yang pertama sampai ke-6 lah. Tak berhenti pun pada penghujung 15. Biasanya kalau kita tanya orang puan kata haid dia 15 hari, hari yang ke-16 darah istihadah. Kerana sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Ini adalah salah. Salah. Habis salah belaka dia ustaz, dia seorang je betul. Memang salah sebab tak faham. Faham tak kira? Belajar dengan orang tak faham. Baik, hak betul lagu mana? Nanti kita akan bincang pada benda ni. Hak yang betulnya nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Perempuan tersebut dinamakan sebagai perempuan mustahadah. Okey, perempuan mustahadah dalam masalah ni ditubik kepada 7 pembahagian. Untuk kita nak hukum lagu mana haid dia, istihadah dia, kita kena tengok dia masuk dalam mana kategori dalam 7 ni. Bukan mudah kita nak haid dia 15 hari 15 malam, hari yang ke-16 istihadah. Salah lagu tu. Mudahnya dia hukum. Salah lagu tu. Okey, lepas ni kita akan bincang permasalahan tersebut secara panjang lebar. Dan sebenarnya permasalahan haid ketika keluar darah lebih daripada 5 hari tanpa berhenti, hak ni lah payah. Hak ni memang cukup payah. Sehingga Kang Imam Nawawi menyebut dalam kitab Majmu' dia kata, "I'lam anna babal haid min awisil abwab." Sesungguhnya bab haid di antara bab hak yang cukup payah. Cukup payah. Sehingga kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', boleh tengok pada muqaddimah hamba buat mari perkataan Imam Nawawi tersebut. Boleh tengok pada muka surat 4. Kata Imam Nawawi ni, "I'lam anna babal haidi min awisil abwab wa mimma ghalita fihi kathirun min al-qibar li diqqati masaili." Sesungguhnya bab haid di antara bab yang cukup sukar untuk difahami. Dan dia juga di antara perkara yang sering berlaku kesalahan padanya oleh ramai ulama besar. Bukan ulama kampung, ulama besar juga tersilap. Sebab dia didiqqati masaili, kerana halusnya perbahasan dia, pembicaraan dia. Jadi bukanlah suatu benda yang pelik. Kalau orang puan kata haid dia 15 hari 15 malam, hari yang ke-16 dia kata istihadah. Bukan suatu benda yang pelik, kerana dia memang orang yang tidak belajar dia tak tahu. Dia tak tahu, dia nak belajar nak tahu mana. Dan dia dengar-dengar dah ada orang khabar, sebab orang yang khabar tu bukan ahli. Boleh faham? Bab haid di antara min awisil abwab, kata Imam Nawawi. Sehingga kan kata mana, wa mimma ghalita fihi kathirun minal kibar, bukan kathirun. Banyak daripada ulama-ulama besar tersilap di dalam permasalahan haid, terutama dalam masalah istihadah. Okey, nanti kita akan bincang permasalahan istihadah. Lepas daripada ni kita berhenti dulu sebab dia kan dalam pukul 10.30 dah. Tinggal 4 minit lagi pukul 10.30. Jangan tak tahu. Jangan pakai waktu Malaysia, takut jangan pakai waktu Iraq tahu. Betul tak? Lebih kurang kita berhenti daripada pukul apa? Sampai pukul apa? 11 kita akan start balik . Okey, kita berhenti sekejap. InsyaAllah pukul 11 kita akan start balik. Ambil tenaga dulu, cah bateri dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay,